شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. तू ही मेरी मौला, मेरी मौला, तू ही मेरी मौला, अल्लाह। तू ही मेरी मौला, मेरी मौला, तू ही मेरी मौला, अल्लाह। तू ही मेरी मौला, मेरी मौला, तू ही मेरी मौला, अल्लाह। तू ही मेरी मौला, मेरी मौला, तू ही मेरी मौला। सुभान अल्लाह والحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustaz, Firdaus, suara Ustaz macam tak apa jelas sikit. Tak dengar? Okey. Sekarang clear dah. Okey, alhamdulillah, Mikrofon jauh. alhamdulillah. Ya? Mikrofon jauh sikit. Ni okey dah. Sekarang jelas dah. Ustaz ni macam jauh sikit. Alhamdulillah. Oh, hari ni dah duduk tepi laut dah hari ni nampak. Sibuk kerja balik. Waktu pun duduk dalam bandar nampak belakang no cerah no. Alhamdulillah. Ustaz, satu minit nak maklum pada sahabat-sahabat yang online kita. InsyaAllah kita nak pastikan sahabat-sahabat yang sedang menonton dapat dengar suara kami dengan jelas, gambar jelas, suara jelas. Kalau jelas, tolong tulis di ruangan komen tajuk kita pada pagi ini. Tajuk kita dosa dalam berniaga. Tulis tajuk, kemudian kita terus tag Facebook friend-friend kita yang lain. Terutamanya,
kalau ada friend yang berniaga. Bukan kita nak kata dia buat dosa dalam berniaga. Tetapi sebagai ulang kaji pada pagi ini, takut-takut ada kita buat tanpa kita sedari. Mungkin kita anggap benda ni tak berdosa kot, tapi kita buat. Jadi kalau kita sayang pada sahabat-sahabat kita yang berniaga, kita nak sangat supaya dia dapat untung duit, dalam masa yang sama dia tidak terlibat melakukan dosa dalam urusan perniagaan dia. Jadi saya untuk tidak melengahkan masa, saya persilakan Al-Fadhil Tuku Pasir Gudang kita untuk memulakan perbincangan kita. Dan sahabat-sahabat yang menonton teruskan share. Share. Siapa yang dah share, tulis di ruangan komen dan share. Saya persilakan Al-Fadhil Samaisa, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وقال الحق تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل Sadaqallahul Azim. Yang dimuliakan Tuan Syed Naisham dan juga Tuan Haji Azli, Puan Siti yang menyediakan pentas dakwah doha kita pada pagi ini, serta pada penonton yang senantiasa setia dengan halaqah ilmu kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati pagi kita semua dan menjadikan ia salah satu daripada pemberat dalam timbangan kita, neraca timbangan kita akhirat kelak. Jadi syukur kita pada Allah, kita dapat meneruskan sesi pengajian kita, halaqah ilmu kita yang berkait dengan bab muamalah ataupun bab perniagaan. Ia satu perkara yang penting, bahkan Allah Ta'ala menamakan kehidupan ini sebagai perniagaan dan Allah Ta'ala tunjuk kepada kita perniagaan yang paling menguntungkan kita dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang beriman, maka aku tunjukkan kepada kamu perniagaan yang membebaskan kamu daripada azab yang pedih. Sepakat para ulama bahawa siapa pun yang nak berniaga, maka wajib dia mengetahui hukum hakam perniagaan. Wajib. Bukanlah perkara pilihan untuk belajar. Berdasarkan hadis Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam, lelaki maupun perempuan. Dan kita lihat bagaimana Umar Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, la yabi'u fi suqina hadha illa man tafaqqah fi din. Tidak boleh berniaga di pasar kita ini melainkan orang yang faqih dalam bidang agama, yang faham hukum hakam. Bahkan kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, man ittajara qabla an yatafaqqah irtatama fi riba thumma irtatama fi riba thumma irtatama. Siapa yang dia tak belajar sebelum dia berniaga, tak belajar hukum hakamnya, maka dia pasti akan terlibat dengan riba. Dia pasti akan terjebak dengan riba, pasti akan terperangkap dengan riba. Dengan maksud lain, dosa yang paling besar dalam perniagaan. Kita tahu dosa, dalam dosa ni ada senarai dosa kecil, dosa besar, dosa yang paling besar. Maka dalam muamalah perniagaan, yang paling besar dosa inilah riba. Kerana riba ialah dosa di mana Allah Ta'ala memerangi pelakunya. Allah Ta'ala memerangi pelakunya dan Rasulnya. Ini Allah Ta'ala dan Rasulnya memerangi semua orang yang terlibat dengan riba. Oleh sebab itulah kalau di zaman dahulu, orang berniaga mesti masuk pasar. Mesti masuk pasar. Cuma hari ini, ruang perniagaan lebih luas. Kerana kita tak perlu masuk pasar pun kita boleh berniaga di rumah, online. Maka ini masih tidak membebaskan kita daripada tanggungjawab kita untuk belajar. Kalau zaman dahulu Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, la yabi'u fi suqina illa man tafaqqaha fi din. Tak boleh masuk pasar kami dan berniaga melainkan dia faham agama. Sehingga Umar Al-Khattab dia ada rotan. Ada durrah, ada kata lidi untuk memukul siapa yang tidak tahu hukum hakam berniaga. Dia akan tanya, kamu tahu hukumnya? Tahu tak hukum? Tak tahu? Dipukul dan pergi keluar dan belajar dulu. Allah. Ini menunjukkan betapa penting. Kalau dahulu saya katakan masuk pasar, hari ini
kebanyakan kita berniaga online di rumah, maka ini tidak melepaskan kita daripada tanggungjawab kita belajar. Sepakat ulama, sebelum kita mubasyarah terlibat dengan sesuatu perkara, wajib kita mengetahui hukum hakamnya. Kerana itu bila para ulama menafsirkan hadis talabul ilmi, perkataan al-ilm. Al-ilm ialah ilmu hal. Ilmu hal maksudnya ilmu yang mana dia nak terlibat dengan benda tu, maka wajib dia belajar. Contoh, seorang nak pergi haji, maka wajib belajar berhaji. Kalau dia tak nak pergi haji, dia tak wajib belajar berhaji. Atau belum wajib. Ilmu tentang perniagaan, kalau dia terlibat dalam perniagaan, wajib dia belajar. Kalau dia tak berniaga, tak wajib belajar. Maka dia kena mengetahui hukum akan berkait pertama tentang zakatnya. Bila berniaga, zakat macam mana? Dia kena tahu berapa peratus, berapa banyak, bila mula diwajibkan dan siapakah asnafnya, maka wajib dia tahu. Dan kalau dia tak nak tahu Tuan Syed, dia paling kurang dia ada penasihat syariah. Dia nak buat satu bisnes, dia dah, kalau dia letak kerani tu penting, asisten pembantu tu penting, pegawai marketing tu penting, dia kena pegawai syariah itu salah satu keutamaan syarikat. Masya-Allah, masya-Allah. Supaya dia kadang-kadang nak belajar ni perlu komitmen waktu dan sebagainya. Memandai dia ada seorang yang dia akan refer dan rujuk. Panel syariah, kalau hari ni syarikat-syarikat besar dia akan buat. Maka dilantik Tuan Syed dari panel syariah, maka Tuan Syed akan terlibat untuk menganalisis dan melihat perniagaan ini boleh tak boleh, haram tak haram, dosa tak dosa, berkait dengan akhlak, dengan para pelanggan dan sebagainya. Maka ini kewajipan yang disebut ilmu hal. Dan demikian juga wajib bagi orang nak berniaga, dia kena tahu perniagaan halal ataupun haram. Tadi tentang zakat, dia kena tahu halal dan haramnya. Dan dia juga kena tahu tentang perkara yang bersangkutan dengan akhlak dalam perniagaan. Akhlak dalam perniagaan. Termasuk akhlak tadi, hak pelanggannya apa dia, hak dia apa dia. Semua yang akan menyempurnakan. Dan yang paling penting dalam perniagaan. Ada dua perkara paling penting dalam perniagaan. Mengelakkan riba dan mengelakkan daripada menipu. Satu, elak riba. Yang kedua, elak menipu. Sama ada menipu tadi dengan cara yang tersembunyi atau menipu secara terang-terangan. Sama ada diketahui oleh pelanggan atau tidak diketahui oleh pelanggan. Maka ini yang disebut dalam hadis Nabi SAW, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu, dia bukan di kalangan kami. Dalam satu hadis, ketika mana baginda SAW masuk ke pasar, lalu Rasulullah SAW akan melihat pada peniaga. Nabi nampak ada seorang tadi dia meniaga makanan atau meniaga buah kurma. Lalu baginda SAW pun letak tangan dia pada makanan tadi atau pada buah-buahan tadi. Nabi nampak ada basah. Lalu kata Rasulullah, "Ma haza ya sahibat ta'am?" Kenapa belendar ni? Kenapa basah ni? Kurma yang basah. Lalu kata peniaga ini, qal asabathu sama' ya Rasulullah. Dia kena hujan. Itu yang basah. Lalu kata Nabi SAW, afala ja'altahu fawqat ta'am kayarahun nas? Kenapa kamu tidak letakkan dia di atas supaya manusia nampak dia ni basah? Lalu baginda menyatakan, man ghasya falaysa minni. Siapa yang menipu, dia bukan di kalangan umat aku. Kalau kita melihat perniagaan hari ini, yang saya katakan dosa yang paling banyak berlaku, kesalahan paling banyak. Yang pertama riba lah. Khususnya perniagaan emas yang dia berkait dengan riba. Antara kita uraikan dalam sesi khas kita tentang riba. Yang kedua ialah penipuan. Menipu yang menjadi subjek yang menjadi kemarahan pelanggan ataupun kemarahan mana-mana peniaga. Sama ada menipu dilakukan oleh penjual atau pembeli. Kadang-kadang yang menipu tu pembeli. Pembeli kata nak beli, nak tempah, tiba-tiba dah dibuat, dia tak jadi beli. Dibatalkan gitu je. Sedangkan penjual mengeluarkan kos untuk mengeksport barang, menyediakan barangan. Contoh kalau pembeli kata saya nak tempah nasi kerabu 100 bungkus. Ya hari Senin hantar. Jadi boleh kawan dah beli barang-barang, tiba dia batalkan. Saya batal lah, tak jadi. Kawan dah beli barang. Habis nak buat apa barang ni? Tak dapat tidak, kena teruskan. Dia rugi. Maka ini juga penipuan. Bila menempah, kemudian dibatalkan tempahan dalam keadaan si penjual menanggung kerugian. Tapi kalau dibatalkan,
penjual tak beli apa-apa lagi, maka itu hal lain. Dalam muamalah ini selalu berlaku. Atau kadang-kala pembeli tempah dengan peniaga. Okey, 100 bungkus nasi kerabu. Pada hari yang dimaksudkan tak hantar. Saya tak buat. Saya tak sempat. Habis malu tuan rumah kerana apa? Kenapa tetamu-tetamu tadi. Ini penipuan. Kan itu disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Man ba'a aiban ataupun aiban lam yubayyinhu lam yazal fi maqtillah wa lam tazal al malaikatu tal'anhu. Siapa yang menjual satu barang ada penipuan yang tidak dijelaskan, ada keaiban yang tidak diterangkan, maka senantiasa dia berada dalam kemurkaan Allah dan laknat malaikat. Jadi siapa yang meniaga, dia ada niat nak menipu, sama ada menyembunyikan keaiban atau apa cara pun. Aiban ni benda biasa berlaku dalam perniagaan. Atau apa sahaja pun, dia tu cuba untuk mempermainkan customer dia, klien dia, cuba mempermainkan penjualnya, misal kata, maka Allah sentiasa murka padanya dan malaikat melaknatnya. Sebab itu asas perniagaan, kita semaksimum mungkin, pertama tidak mahu menipu dengan apa pun cara. Iklan kita tak nak menipu. Dan yang kedua, kita tidak mahu buat benda-benda hidden, cost hidden. Ataupun benda-benda yang kita cuba sembunyikan. Yang benda ini kalau dia ketahui mengurangkan nilai. Kurang nilai ni. Sama ada kurang nilai pelanggan datang atau kurang nilai harga. Pelanggan tu dia kurang datang, nilainya kurang. Atau harga ni. Contoh, kita buat iklan. Iklan umrah dari RM5,320. Orang pun tahu tak dapat harga ni zaman-zaman COVID ni pula. Tak kira paling kurang RM7,000, RM8,000. Kita sebut dari. Lepas tu kecil je iklan, stok terhad. Itu cuba hidden. Kecil, jangan dia pula hashtag siapa cepat, siapa dapat. Manusia tertipu sebab kita ni tak akan baca tulisan kecil. Yang biasa baca tulisan kecil, orang yang ada pengalaman kena tipu. Dia mungkin baca tulisan kecil. Sebab itu kita, tuan Syahid, tak berjaya menghalang rokok sebab tulisan larangan rokok tu kecil sangat. Kalau tu besar, sebab orang tak suka baca benda kecil. Kalau dia sama besar dengan Winston tu, rokok Winston besar sama besar Winston tulisan, orang baca. Sebab itu bila buat papan tanda, dia mesti buat besar. Okay, seremban, susu senawang. Dia tak boleh kecil bawah. Nak susu senawang kecil. Tak, orang tak tahu susu. Orang kata babas. Jadi kalau ada iklan niaga yang tulis benda kecil ni, kita rasakan bahaya sebab sifatnya sama ada niat dia supaya terlepas pembaca membacanya, maka dia telah menipu. Atau dia memang terikut-ikut cara iklan orang. Dia tak ada niat macam tu, dia terikut-ikut juga. Dia pun buat hashtag bawah ke apa tulis kecil. Maka dia perlu membaiki benda ni. Disclaimer. Ya. Disclaimer kalau bentuk kecil tak nampak, ini hidden yang bersifat kita katakan bentuk penipuan ataupun aib yang cuba ditutup. Sebab itu walaupun para ulama, khususnya dalam mazhab kita Syafi'i, mana-mana perniagaan yang ada keaiban, maka perniagaan itu sah. Hukumnya sah tapi haram. Maka para pembeli atau para penjual atau orang yang terlibat dalam muamalah tadi boleh khiyar, boleh untuk tukar balik sebab ada keaiban yang mengurangkan harga. Dengan syarat keaiban tu berlaku sebelum barang itu diniagakan. Kalau memang keaiban tu lepas beli baru timbul keaiban, itu bukan salah penjual. Melainkan kalau kata ini ada waranti, tiba rosak, itu dari syarat dia. Mungkin kesalahan itu mungkin berlaku kepada pembeli itu sendiri. Sebab mana kisah Umar Khattab, dia beli kuda pun test drive, tiba-tiba nampak ada kecacatan. Kata lelaki ini, waktu saya beri pada tuan, dia okey. Maksudnya rosak tu di tangan tuan. Maka Umar mengakui benda. Mungkin berlaku. Jadi kita nak mengelak dalam perniagaan hari ni, dosa-dosa yang paling banyak di dalam perniagaan ialah penipu. Ini disebut sendiri oleh Nabi SAW. Satu hari Rasulullah SAW keluar masjid. Nabi nampak ramai peniaga-peniaga di pintu-pintu masjid. Lalu kata baginda SAW, ya ma'syarat tujar, wahai sekalian peniaga. Fastajabu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rafa'u anaqahum wa absarahum.
Lalu para peniaga pun beri perhatian kepada Rasulullah. Mereka mengangkat wajah mereka, mengangkat leher mereka, memberi perhatian pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kata, "Innat tujar yub'atsuna yaumal qiyamati fujjaran." Ramai peniaga dibangkitkan dalam keadaan dia adalah penjahat dan penjenayah pada hari kiamat kelak. Rasulullah kata, ramai yang jahat. Illa manittaqallah, melainkan orang yang takutkan Allah. Bila peniaga, dia tahu halal dan haram. Wabarra artinya dia benar dalam perjanjian dia. Wasadaqa, dan benar dalam perkataan dia. Kalau dia sumpah, dia benar. Dia tak bohong dalam sumpah dia. Dalam penjelasan dia. Dan bila dia kata, dia cakap betul. Artinya Nabi SAW sendiri menyebut ia berkait dengan penipuan. Dalam hadis yang lain, Nabi kata apa? Inna tujar humul fujjar. Qila ya Rasulullah, awalaysa qad ahallallahu al-bai'a? Sesungguhnya peniaga ramai jadi penjahat pada hari kiamat kelak. Ya Rasulullah, bukankah Allah menghalalkan kita jual beli? Kenapa pula kita jadi jahat pula? Lalu kata Nabi SAW, bala, ya. Walakinnahum yatahaddathuna fayakzibun wa yahlifuna fayatsamun. Rawahu Ahmad. Ya betul, peniaga tak salah. Tetapi kebanyakan mereka bila bercakap bohong. Dan bila bersumpah dusta. Dia bila sampai peringkat bercakap tu orang tak percaya, dia mula bersumpah. Sebab itu kita kena ajar pada peniaga kita untuk belajar bercakap benar, satu. Belajar iklan benar, dua. Yang ketiga, tolong jelaskan kekurangan benda-benda ni. Kalau perlu tahu kekurangan tadi. Contoh saya sebut orang jual insurans. Orang jual insurans, tuan saya. Dia jangan kata, okey awak ambil insurans boleh claim semua pesakit. Awak jangan bohong macam tu. Tiba-tiba bila masuk hospital ni tak boleh claim, tu tak boleh claim. Akhirnya lah anak berlaku. Allah. Dia tak boleh kata, saya ingat awak dah tahu. Jangan begitu. Bila kita muamalah dengan orang, kita anggap orang ni tak tahu apa-apa. Untuk kita jelaskan semua perkara. Kita berkata gini, kalau penyakit itu dah ada, memang tak boleh claim. Kalau penyakit itu penyakit macam tulang belakang, slip disc, paling kurang setahun selepas polisi ini matang. Kalau awak beli tiba awak sakit, kurang setahun mungkin insurans tak kasih. Ia mesti bersifat menjadi orang tengah yang menolong. Dia bukan sekadar tolong syarikat dia, tolong diri dia. Dia kena tolong customer. Sebab itu kita kata perniagaan ini ialah persaudaraan. Bila kita berniaga, kita melihat pelanggan kita ini saudara seagama, kita tak ada benda kita nak hidden. Kalau rezeki kita insya-Allah. Sebab orang beli ni tuan saya, bukan semua beli kerana dia nampak keuntungan dia dapat. Kadang-kadang dia beli kerana kesian pada kita, kadang nak support kita, kadang sebab dia nak sokong kita, bukan kerana dia perlukan barang tu. Macam tuan saya jual baju salap contoh. Bukan semua beli sebab dia nak makan saja, dia nak support, dia beli banyak-banyak, dia pun bagi pada orang lain. Jadi apakah orang macam ni kita nak tipu dia? Dengan stok yang dah habis, dah expired date dan sebagainya. Walau dia cuba nak berbaik dengan kita dalam perniagaan, tiba kita buat sebaliknya. Maka satu kegagalan dalam perniagaan bila kita gagal mengukuhkan ukhuwah dan kasih sayang sama manusia. Sebab orang yang pandai berniaga, dia akan ramai kenal orang dengan cara yang baik. Dia akan kenal ramai orang dan dia bersaudara dalam perniagaan. Jadi saya nampak kebanyakan muamalah tadi tidak lagi membentuk keperluan manusia, tapi lebih kepada kasih sayang manusia. Allahu Akbar. Saya lebih sanggup beri duit kerana kasih sayang berbanding beri duit kerana keperluan kita. Saya makan kedai kawan saya. Saya tahu kawan saya baik, dia angkat pun benda segar, benda yang baik-baik. Okay, saya pun bayar dia berapa ni? Mak, RM5. Ambillah RM50, tak apalah. Tak bagilah anak-anak. Muamalah macam ni sebenarnya berkat. Sebab kita, bila kita keluarkan harta kita dengan penuh rela dan suka dan kasih sayang, itulah keberkatan rezeki seseorang. Ya Allah. Tapi kalau kita keluarkan duit dengan rasa benci, marah, rasa tertipu, duit itu hilang keberkatan. Sebab itu tuan saya, kenapa sedekah tu pahala ni banyak dan kenapa berkat? Sebab kita keluarkan dengan penuh rasa kasih sayang, kecintaan, kan kita harapkan pahala. Kerana itu duit-duit yang kita sedekahkan tadi, dia menghasilkan keuntungan yang banyak pada kita. Jadi kita dah sebut dalam minggu lepas, bila kita berniaga dengan tujuan sedekah, lihat keberkatan. Pelanggan dia pun niat nak bersedekah pada penjual. Penjual niat bersedekah pada pembeli. Atas nama sedekah, wujud kasih sayang. Bukan wujud hadiah menghadiahi. Bukan sekadar penjual je nak bagi hadiah. Awak beli satu, saya bagi hadiah awak satu. Sebagai satu kasih sayang.
Saya pun sama. Berapa harga? RM15. Saya nak bayar RM20. Itu hadiah RM5. Ini yang disebut samhan idza ishtara wa samhan idza ba'a wa samhan idza iqtada. Saya betul ansur membeli, betul ansur menjual, betul ansur dalam memberi dan membayar hutang. Yang minta hutang betul ansur. Tak boleh bayar ini tak apa. Bulan depan boleh bayar. Dibayarnya 100. Nah ambil 50. 50 tadi saya hadiah. Awak bayar 50. Yang ni pula hutang 100 tak apa. Saya nak bayar 1,000 kat awak. Ambillah 1,000. Sebab saya hutang besar. Saya nak bayar 1,000. Itulah disamhan. Yang menjadikan seorang tidak melepasi harta yang menjadi miliknya illa yuti bi nafsihi, melainkan dengan rasa seronok. Sedekah ataupun peniaga macam ni, tuan saya, kita akan berkasih sayang. Kita pergi kedai dia, kita seronok. Itu dia. Dan dia pula pelanggan datang kat kita, kita seronok. Kita bukan nampak dia pelanggan, tetamu. Kita nampak dia kawan baik kita. Dia datang. Pakai layanan pun baik. Ya, begitu Islam menganjurkan bagaimana perniagaan menjadi kasih sayang, menjadi ukhuwah, menjadi persaudaraan, menjadi pahala, menjadi keberkatan usia. Dan inilah dia orang-orang yang terus mendapat doa sampai hari kiamat. Bayangkan kalau seorang peniaga itu mati, pelanggan-pelanggan dia datang untuk solat jenazah dia. Ya Allah. Tapi inilah, apa sebenarnya nilai peniaga ini yang pelanggan kali ini datang untuk beri dia penghormatan terakhir dengan doa dan solat jenazah. Kerana dia percaya dalam perniagaannya. Dia benar-benar percaya dengan akhlak, dengan hukum hakam dan sebagainya. Allah. Kita berniaga pelanggan ramai, time mati tak ada orang datang solat jenazah. Allah Akbar. Jadi rugi besarlah kita. Sebab bila tuan Syed kita berpeluang untuk kenal orang, ia merupakan satu komitmen doa orang tu pada kita. Dan juga kita nak doakan pada dia. Tapi kita, sebab sebenarnya kebaikan saudara kita ialah doa dia. Bukan duit dia tuan Syed. Kita mati habislah. Doa itu lebih bernilai. Kan itu saya bila mengharapkan doa pelanggan saya pun lebih kurang itu dan ini. Jadi pelanggan saya Masya Allah bukan sekadar dia untung, dia sentiasa doakan saya, mudah-mudahan saya tak jatuh bankrupt. Biar orang macam saya banyak lagi. Allah Rabbi. Tiap tanya Ustaz bila pula nak buka satu lagi cawangan. Buka cawangan. Dia pula cadang untuk buka cawangan, kita support Ustaz. Ustaz buka cawangan mana? Datanglah buka cawangan kampung saya. Kita buka pula cawangan kampung juga. Masya Allah, perkembangan perniagaan atas kasih sayang orang yang minta dia datang. Bukan atas dasar kapitalis. Inilah perniagaan yang kita nak cari. Kerana itu bila kita menipu, paling banyak dosa-dosa perniagaan daripada penipuan-penipuan. Yang kita perlu ingat, semua penipuan kita itu menjadi hutang yang perlu kita bayar akhirat kelak. Allah Rabbi. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat yang sedang menonton, terutamanya yang berniaga, catatlah banyak perkara baru dalam mukaddimah ni yang dikongsi. Dari awal tadi saya tertarik sangat, saya catat nota ni Ustaz. Ustaz sebut tadi, sahabat-sahabat sekalian, sebagaimana orang berniaga perlu ada penasihat ataupun staff yang urus marketing, yang urus akaun. Perlu ada staff ataupun penasihat dalam bab hukum hakam agama. Allahu Akbar. Dah banyak sebenarnya, banyak saya ambil nota ni. Yang ni. Tapi yang paling saya rasa ia merangkumi semua yang Ustaz sebut tadi Ustaz. Kalau kita yang berniaga ni meninggal, customer ramai tak mari mayat jenazah kita, tolong doa kita. Ya Allah. Itulah di antara tanda utama muamalat kita selama ni. Allahu Akbar. Yang Ustaz kata pelanggan kita ni sebenarnya adalah satu ukhuwah. Dan ada dua perkara utama, dosa utama dalam bab berniaga ni, iaitulah berkait dengan riba dan juga berkait dengan penipuan. Sahabat-sahabat, kalau ada nak tanya soalan, boleh tanya dan tanya di page City Travel. Soalan-soalan dari situ kita akan cuba kemukakan di page City Travel. Dah penganjur kita pagi ni kan. Yang nak tanya soalan, tulis di page City Travel. Yang nak hadiah buku pun tulis di page City Travel. Ustaz, sekarang ni Ustaz, bila dah dibuka banyak dah suasana di Malaysia ni, rentah negeri boleh, usaha-usaha perniagaan pun boleh. Ada segelintir yang berniaga markup harga tinggi-tinggi belaka Ustaz. Dengar alasan,
Dia daripada atas lah, kadang-kadang daripada kilang, daripada kontainer, daripada supplier yang memberi kesan hak kecil-kecil ni terpaksa semua naik harga. Hotel-hotel pun habis naik harga musim cuti ni pula. Mungkin dia ni yang berniaga ni nak cover, bagi orang berniaga dia nak cover rugi dia. Tapi dalam kadang-kadang perkara yang tak perlu makak pun tapi dijual dengan mahal sekarang ni. Itu macam mana Ustaz? Dia tak tipu tapi aku nak jual mahal. Dalam kalau kita belajar bab muamalah, kita panggil al-buyu' ad-darrah. Muamalah yang ada mudarat, mempunyai mudarat. Sama ada hukumnya haram ataupun tidak, itu hal yang kedua. Tapi jual beli ini, muamalah ini dia ada darrah, mudarat. Sama ada mudarat dia kepada harta itu sendiri, mudarat dia pada agama, mudarat dia pada akal, mudarat dia pada keturunan. Ada 4 mudarat. Maka sebahagian, kalau kita bahagikan jenis jual beli Tuan Syed, dia ada 2. Pertama kita panggil sahih, yang kedua kita panggil fasid. Jual beli yang sahih ialah jual beli yang menepati syarak dengan menyempurnakan rukun dan syarat. Manakala jual beli fasid, jual beli yang menyalahi syarak dan hilangnya rukun dan syaratnya. Sebahagian jual beli sepakat para ulama akan haramnya, seperti jual beli yang menipu. Jadi disebut sebagai ghishun atau disebut juga sebagai kitman, ataupun kita katakan kitman aib, menyembunyikan keaiban. Walaupun dalam mazhab kita sebagai kata Imam Asy-Syirazi dan kata Muhadzab bahawa jual beli yang bersifat ghish ini tetap hukumnya sah tapi haram. Dia samalah jual beli selepas azan Jumaat yang kedua, yang menandakan masuknya waktu Jumaat dan khatib nak membaca khutbah. Hukumnya haram tapi sah. Hukumnya haram tapi sah. Tetapi ada satu bentuk yang Tuan Syed sebut tadi, dipanggil jual beli al-ghibnun, ataupun kita panggil jual beli yang ada ghibnun fahish. Ribun atau kita sebut ribu raban. Ni untung ribu raban ni. Orang nak sebut ghaban. Ghaban ni tipu, macam ada unsur penipuan ghaban. Iaitu bila dia mengambil keuntungan yang melampau, satu, atau dia jual dengan harga yang kos ni lebih rendah daripada sepatutnya. Sama ada dia mencari keuntungan dipanggil fahish, melampau-lampau. Contoh, kalau dia beli RM1, dia jual RM1,000. Arti untung dia tadi fahishun dipanggil, atau dipanggil ghibnun. Ada penipuan, ghibnun, rugi. Macam Nabi kata macam ni. Nabi kata ni'matan maghbunun fihi ma katsirun minan nas. 2 nikmat ramai yang rugi. Ghibnun, maghbun. Maka dalam yang soalan tadi, seorang boleh tak dia ambil untung banyak? Boleh tak dia ambil untung banyak? Baik, di sisi mazhab kita tidak ada suatu penilaian berapa untung dia perlu ambil. Tidak ada. Terpulang pada orang tu dia nak untung banyak mana pun. Dia terpulang, dia mengambil kira, sebab setiap orang mendapat barang dengan harga berbeza. Mungkin Tuan Syed dapat barang tu RM10 satu, saya dapat RM12. Tuan Syed glamour, murah sikit. Saya tak glamour, saya dapat RM12 contoh. Yang ni sebab dia ambil banyak, dia dapat RM8. Saya ambil sikit, saya dapat RM12. Jadi takkan saya nak jual sama dengan Tuan Syed. Saya akan jual. Dan saya pula ambil kira tempat saya mungkin jual atas Bukit Bendera. Tuan Syed cuma jual atas darat. Saya pun jual tinggi lagi. Kos kereta kabel naik. Atau saya jual tengah laut. Saya jual sampai ting tu saya jual RM58 satu ting. Contohlah. Ini panggil ribnun fahishun. Sama juga hotel. Saya tahu ni musim cuti dan musim orang semua macam terlepas, bebas, merdeka, raya, macam-macam lah. Dia punya takbirnya. Lalu pemilik hotel sebagai contoh, restoran, dia dah rugi betul 2 tahun. Dia pun nak, orang kata nak catch up balik, nak ambil balik dengan kerugian dia. Maka dia pun kita review balik harga dia. Hotel biasa 200, dijadikan 400 satu malam. Hotel ni biasa 500, dia naik sampai 800. 800 tak ada sapan pagi, nak sapan pagi tambah lagi 100. Sebagai contoh, dia pun tahu orang memang nak, demand tinggi. Orang datang ramai. Pertama, apakah benda ni keuntungan melampau ni berdosa? Jawapannya tak berdosa. Sebab ia terpulang pada kita.
Cuma bagi orang Islam, saya dah sebut perniagaan ini ukhuwah. Perniagaan ini kasih sayang. Perniagaan ini ada doa pada pelanggan. Perniagaan ini adalah keberkatan kita dalam mencari rezeki. Jadi meletakkan untung yang melampaui tak patut. Tak patut dari sudut kemanusiaan, tak patut dari sudut persaudaraan, tak patut dari sudut mengambil kesempatan. Akhirnya tak patut. Walaupun saya kira para ulama tidak menganggap, khususnya mazhab, kita bercakap tentang mazhab Syafi'i. Walaupun setengah mazhab seperti mazhab Maliki mengharamkannya dan dianggap batal. Boleh dilarangkan muamalah tersebut ataupun dibatalkan terus. Tapi dalam mazhab kita, benda itu hukumnya boleh. Dia mengambil keuntungan. Tapi dia kena melihat dari sudut ukhuwah, dari sudut perkara-perkara yang lain. Dan apatah lagi adanya larangan-larangan kita bersifat zalim pada saudara kita. Al-Muslim, bila Rasulullah menyatakan, la yazlimuhu wa la yuslimuhu. Dia tidak menzaliminya dan tidak membiarkan dia kena zalim. Jadi mengenakan harga yang luar biasa tinggi, ini mungkin bimbang, ada nau'un minadh-dhulm, ada satu bentuk kezaliman, bimbang. Maka sebab itu kita menjauhi perkara yang bersifat syubhat, bersifat kita katakan boleh menyebabkan kita terperangkap dalam dosa, kemungkinan. Namun tidak, saya katakan tidak ada dalam Islam penetapan berapa untung. Itu berdasarkan pada demand. Sebab kebanyakan bisnes ini lebih pada demand, lebih kepada kehendak orang. Kalau tak nak, dia turunkan harga. Kalau nak, dia naikkan harga. Maka hotel-hotel misalnya, orang tahu nak melancong, dia pun naikkan harga. Cuma kalau harga tadi berpatutan dengan apa yang dia sediakan, maka kita kata tak ada masalah. Ataupun kerana rebutan ramai orang pun tak ada masalah. Tapi kalau sekiranya barang tadi keperluan orang dan disengaja untuk menjual mahal untuk menzalimi, maka ini dalam masuk dalam bab ihtikar. Bab ihtikar. Nabi kata la yahtakir illa khati', tidak melakukan monopoli melainkan orang yang berdosa. Ihtikar dia ada syarat tuan saya, iaitu menyimpan barang keperluan. Dan yang kedua, disimpan supaya tunggu naik harga, bukan kerana memang barang tu dah naik harga. Dia sengaja menjadikan stok tu sedikit supaya dapat jual dengan harga yang mahal. Maka dia berdosa walaupun sah jual beli dia. Jual belinya sah. Sebab kita atas kita pembeli nak batalkan atau tidak. Tapi dalam bab riban ataupun bab al-ghibnu, fahish, mengambil keuntungan melampau-lampau, memang secara muamalahnya sah. Tidak berdosa. Tetapi saya katakan dalam hal yang lain kita perlu ingat. Kita berniaga ni sebenarnya bukanlah sehari dua. Kalau kita buat macam tu, kita merosakkan diri kita sendiri. Kita harga yang terlalu tinggi, maka orang lain yang tak harga yang munasabah akan mendapat tempat. Memang perniagaan ini ialah perang harga. Ia perang harga. Dan perang itu perlukan pada strategi. Dengan syarat kita tak menipu je. Strategi kita tak boleh menipu. Strategi kita kena telus. Jangan dalam iklan 200, tapi bayar 2,000. Maka ini kita sebut sebagai rishun. Beza rishun dengan ribnun. Ribnun saya katakan dia mengambil untung yang melampau. Untung yang melampau yang bukan kebiasaan orang untung macam tu. Hotel dia tepi pantai. Orang lain semua hotel 100 ringgit. Sampai ada 1,000. Suka aku nak tak 1,000. Nak duduk tak nak duduk sudah. Jadi customer kena bijak lah. Sebab tu customer kena bandingkan harga. Kita ada Agoda, kita ada Booking, kita ada banyak kita katakan medium-medium pentas-pentas yang tolong bandingkan harga untuk kita. Jadi kita boleh banding. Jadi sebenarnya dalam bab harga mahal tuan Syed, ia bergantung pada pembeli itu sendiri, bukan pada penjual. Penjual boleh letak mahal mana pun. Contoh dia nak letak motor, tuan Syed mungkin barang-barang tadi ada kenangan RAZ tuan Syed, ada kenangan. Dia bawa orang rumah kan, nak jual 70,000. Ada motor tu dengan 125cc, beli 7,000 je. Tak, aku suka saya nak jual 70, nak. Take it or leave it. Kita kata macam tu lah. Jadi, orang jual macam tu, apakah salah? Tak salah. Sebab dia jual dengan kenangan ni sekali. Kenangan rumah dia, saja nak jual rumah. Orang lain cuma jual rumah 100,000, 200,000, sampai kat dia saya nak jual 100 juta. Kenapa? Saya ada kenangan kat sini ni. Awak nak beli, tak nak beli sudah. Di sini perlu kepada kefakihan ataupun kepandaian pembeli. Jadi orang yang ambil untung banyak, kita kata silakan, tak ada masalah. Tapi implikasi pada awak. Kita pada pelanggan yang akan membanding bezakan harga untuk kita memilih apa yang lebih baik. Jadi memang saya tidak ada
penetapan dalam Islam tentang berapa untung nak ambil, selagi mana ia bukan barang hak asasi, barang asasi, barang keperluan, barang yang bukan kerajaan tetapkan shilling dia atau disebut tas'ir, maka terpulang pada dia lah. Cuma saya katakan kalau awak nak berniaga lama, patut awak bijaksana. Tapi kita janganlah pelanggan terdesak untuk dapat barang-barang tadi. Kita juga dengan saya katakan ruang medium, kita nak tahu harga tu banyak. Kita ada Lazada, kita ada Shopee, kita ada apa benda. Kita pun banding harga. Kualiti, mutu. Kita pun ada review customer. Ni kata barang ni dia janji hari ni dia sampai ni tahun depan tu. Okey, kita bertolak. Kita ada. Yang ni buktikan. Sebab itu muamalah ini ialah juga kecerdikan pada customer. Tapi kalau kita bodoh sangat, memang Ustaz saya ni kaki bodoh, saya tak pandai Ustaz. Maka Rasulullah pernah zaman Nabi ada orang yang bodoh tak pandai beli. Nabi kata kalau kamu masuk pasar, kamu kata la khilafah, jangan tipu. Maka kalau sekali tipu tu melampau, untung melampau, dia boleh batalkannya. Dia berhak membatalkan. Tapi kalau kita tahu, saya tahu memang dia ambil untung banyak. Saya dah biasa main pasar, saya dah tahu harga kopok lekor, kopok keping. Saya tahu lah kampung saya. Yang ni jual RM10 3. Yang ni jual RM10 5. Saya tengok ni ikan tambang. Contoh. Saya dah tahu harga. Maka kalau saya beli yang mahal, kenapa nak marah kepada penjual? Saya dah bodoh. Saya dah tahu, saya beli yang ni. Saya tahu makcik sebelah tu dijual 5 bungkus RM10. Tapi saya tak nak jalan jauh-jauh garuk kaki ni tuan saya. Saya beli yang dekat ni, depan ni. 3.10. Tak apalah. Maka itu asasnya pelanggan. Sebab kita pun tak boleh kata penjual ambil untung banyak sangat. Kita pun tak cakap macam tu sebab saya katakan penjual mungkin cara perolehan dia, kos-kos dia berbeza dengan kos yang lain. Orang syarikat besar dia dapat kos tadi rendah, dia boleh jual dengan murah. Dia ada courier dia sendiri. Kita tuan saya kadang-kadang buat ni terpaksa jual mahal sebab kita dah ambil orang tengah. Jadi kita pun tawakal lah siapa pelanggan kita. Nasib lah. Kita tak niat tipu. Kalau dia kata, lah orang lain boleh jual murah. Tak apalah, awak pergi lah jumpa dia. Saya banyak ni saya mampu. Sebab saya dah kira untung saya banyak mana saya patut dapat. Sebab saya kira bulan depan nak pergi umrah ni, untungnya pergi umrah ni. Contoh dia. Wallahualam. Allahu Akbar. Banyak benda Ustaz ni. Banyak sangat rasa nampak benda ni. Cumanya sedikit. Apa? Banyak nampak benda nak berniaga ke apa? Tak nampak benda yang Ustaz terang itu perkara realiti, perkara yang perlu kita faham dan nampak jelas hukum hakam agama tu Ustaz. Saya boleh buat satu kesimpulan, Ustaz cek betul ke tidak. Tentang nak ambil untung berapa persen tadi tu, tidak ada had yang pertama. Yang kedua, kalau yang ambil terlalu melampau, urusan jual beli itu sah. Tetapi jangan lupa bahawa kita ni ada ukhuwah, kita ni ada orang tentang orang boleh cek zaman sekarang tu, itu lagilah kena jaga. Tapi hatta kalau orang tak boleh cek pun, maka kita takut masuk dalam riban tadi yang Ustaz sebut tu. Banyak benda ni. Dan memang sahabat-sahabat saya nak pesan sangat. Hari ni kita akan rekod, memang tiap-tiap minggu kita rekod, kita save, kena tengok berulang-ulang kali lagi. Berulang-ulang lagi apa. Sebab contoh-contoh yang Ustaz sebut tadi itulah realiti. Ustaz ada soalan masuk Ustaz. Antaranya dia kata yang hantar anak-anak sekolah Ustaz. Musim Covid baru ni ada yang sekolah swasta, yuran kena bayar penuh Ustaz. Kalau selama ni yuran ada belajar, ada yuran makan, ada yuran sukan. Bila online masih kena bayar sama. Bagi pihak sekolah, mungkin pihak sekolah ada kos yang perlu ditanggung. Tetapi bagi ibu bapa pula, belajar ialah online tapi yuran makan takkan kena bayar juga. Lepas tu pula ada pula terpaksa cuti tak ada kelas langsung. Jadi macam mana tu Ustaz untuk kedua-dua pihak ni, ibu bapa dengan pihak sekolah? Baik, kerana itu kita sebut asas perniagaan tadi ada musamahah, iaitu toleransi. Ada toleransi, ada ansur yang penting. Khususnya pada perkara bersifat perkhidmatan yang penting. Contoh gini, sekolah ni penting. Kalau sekiranya ibu bapa tak bayar yuran, misal kata, atau yuran komitmen, sekolah tidak mampu kita survive. Khususnya sekolah swasta lah. Katakan sekolah swasta bertindak tak ambil yuran. Sebab kata ibu bapa, kami tak ada ditawarkan dengan apa-apa bentuk manfaat yang kami wajar membayar dengan harga yang sama sebelum COVID.
Sekata betul. Tetapi kalau implikasi bila tuan-tuan tak bayar, sekolah ni akan tutup dan anak tuan-tuan tak akan sekolah kat sini lagi. Kami boleh survive. Sebab tu saya perlu melihat benda ni kena win-win. Memang di sana ada fatwa yang menyatakan kalau sekiranya sekolah mengambil bayaran dengan perkhidmatan yang tidak sesuai, di situ ada syubhah dan haram. Artinya dia tak beri perkhidmatan yang sesuai dengan harga. Sebab dia adalah bentuk perniagaan juga. Sebab itu saya cadangkan, saya masih ingat bila saya juga menyelesaikan isu sekolah saya sendirilah, Mataras, tentang bayaran, maka saya kata baik, beri dia satu yuran komitmen. Ini yuran komitmen sekolah. Jadi kalau biasa 200, okay, yuran komitmen 100. Sebab kita tak dapat. Dan kita cuba berusaha beri melalui sistem online, PDPR dan sebagainya. Tapi dalam masa sama kita menggalakkan tabarruk. Secara sukarela ayah-ayah yang ada lebihan rezeki untuk bertabarruk. Untuk mereka membayar lebih. Maka kaedah itu ada win-win. Memang betul, sekolah tidak berhak mengambil apa yang mereka tak boleh beri pada pelanggan yang bernama murid dan ibu bapa. Tetapi sekolah boleh letakkan satu komitmen yang menjadikan komitmen tadi sekolah ini dapat bertahan dan sekolah ini dapat terus memberi sumbangan untuk satu tempoh yang akan datang. Sebab seolah-olah bila kita daftar, kita ada satu kontrak dengan sekolah. Macam kita sewa rumah tuan saya, kita ada kontrak dengan tuan rumah. Dia ada akad kontrak yang menjadikan komitmen kita ada dalam membangun dan menjaga sekolah ini. Kalau kita berhenti suka-suka dan sebagainya, sekolah juga ada hak untuk tidak menerima kita untuk akan datang. Dan juga kita ketahui implikasi sekolah ini tutup juga merugikan Islam dan umat Islam. Mungkin di taman itu cuma ada itu je tahfiz. Maka dan kebetulan pengurusan pula tak pandai nak cari duit ataupun dah malu minta derma banyak sangat dah. Ya Allah. Jadi selama ni agak yuran tadilah, katakan rata-rata yuran 250 seorang. Tiba-tiba bila pandemik, memang mak ayah kata saya tak membayar. Setengah anak saya duduk rumah, saya kena ngajar pening kepala ni. Maka sekolah kena ambil kira, just ambil komitmen dia dan berikan beberapa tawaran yang seperti PDPR, seperti bahan-bahan yang menunjukkan dia ada sedikit komitmen untuk melayakkan dia dibayar. Katakan daripada 250 dia layak minta RM100. Dan mak pun tak rasa terbeban sebab dia separuh dia mengajar. Tetapi kita juga guna kaedah tabarruk. Yang mampu bayar lebih, dia bertabarruk. Maka kaedah itu menyelesaikan masalah sekolah. Ya betul, saya tetap bersetuju bahawa sekolah tidak boleh mengambil sebagaimana biasa berdasarkan kerana dia tidak memberi khidmat yang sama sebagaimana sebelum ini. Namun sekolah berhak untuk meminta yuran komitmen sebagai satu bentuk sokongan basic kepada sekolah ini kerana dia masih terikat sebagai seorang anak murid. Terikat sebagai seorang pelanggan pada sekolah tadi, nisbah nama dia dan juga lain, maka perlu diambil dengan yuran komitmen yang paling minimum yang memberi hak pada ibu bapa dan juga pada sekolah. Walaupun ada sekolah yang lebih baik dia bertindak macam ni, baik kita tak akan kenakan apa-apa yuran, kekal sebagaimana kita, namun kita galakkan mak ayah yang ada duit lebih untuk tabarruk. Maka itu cara yang paling baik. Itu keadaan yang kita terlepas daripada semua syubhah. Tapi yang win-win tadi lebih baik dari sudut penyelesaian kedua ibu bapa supaya sentiasa berputus asa. Tapi mengenakan penuh juga maka ini bahaya. Kerana kita tidak memberikan khidmat yang sebenar, maka mak ayah berhak untuk mempertikaikan perkara tersebut. Ini tak dapat. Maka ini cara penyelesaian untuk peringkat sekolah ni lah. Wallahualam. Ustaz, ada sahabat kita Ahmad Tiryaqi. Tadi jelas tentang yuran sekolah anak-anak deh. Jelas tak kata win-win tadi, tak sekolah tak ambil penuh, tapi contoh yang Ustaz sebut tadi comel sangat Ustaz. Yang sekolah Mataras buat, sekolah Ustaz sendiri, untuk makluman sahabat-sahabat, Ustaz ada menguruskan juga sekolah di Pasir Gudang Mataras Ustaz. Nama penuh Mataras benda Ustaz? Mahat Tahfiz Riyadhus Salihin. Masya-Allah, Mak Tahfiz Riyadhus Salihin. Maknanya masa PKP baru ni mak ayah bayar yuran komitmen dan ustaz juga buat galakan untuk orang tabarruk. Jadi hak ada lebih tu tolong bantulah. Subhanallah. Ustaz, ni sahabat kita tanya ni, sama ke hukum orang berniaga dengan orang makan gaji? Mungkin ustaz boleh share sikitlah. Baik, berniaga dengan makan gaji memang tak samalah. Walaupun sama-sama berusaha cari duit. Ia berdasarkan hadis Nabi SAW bila Rasulullah tanya, Ayyul kasbi atyab? Apakah dia usaha pekerjaan yang paling baik? Jawab baginda SAW, Amar ar-rajul biyadihi. Seorang bekerja sendiri. Dialah majikannya, dialah pekerjanya.
Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap perniagaan yang mengikuti syarat dan rukun. Baginda SAW menyebut pertama kerja sendiri. Kerja sendiri ni mungkin dia berkebun, mungkin dia ternak binatang, mungkin kerja sendiri tadi dia buat perkhidmatan dan sebagainya. Kemudian Rasulullah menyebut wa kullu bai'in mabrurin, dan setiap jual beli. Ini menunjukkan meniaga itu berada pada tahap tinggi sekali dalam bab bekerja sendiri. Berbanding ternakan, berbanding pertanian. Walau benda ni boleh masuk dua dalam satu juga. Tuan saya katakan orang tu pekebun petani, dia bertani dan dia meniaga, dia jual. Dia jual sendiri tanpa menggunakan orang tengah. Ia lebih untung. Dia ternak kambing, dia jual sendiri tanpa menggunakan perai. Dia akan meniaga, dia buka pasaran di sendiri. Jadi di sini perbezaan orang yang kerja dengan orang sebab dia sudah komitmen berapa dia kena atau berapa dia dapat gaji. RM1,500, RM2,000. Dia tahu dia tidur ke, dia tak tidur ke, dia dapat gaji tu. Dia kurang buat kerja, dia kena marah ke, dia tak kena marah, gaji tu dia dapat. Dia rajin macam mana pun, gaji tu dia dapat. Asas gaji lah. Dia datang awal, gaji tu. Dia datang lambat pun, gaji tu. Cuma dia kena marah lah sepatah dua. Tapi dengan orang yang meniaga sendiri, rajin dia jadi lain, malas dia jadi lain. Ringan mulut dia jadi lain, berat mulut dia jadi lain. Dia tak senyum jari tu, nasi lemak dia laku 2 bungkus je. Dia senyum 20 bungkus. Maka itu perbezaan, memang beza. Dia sebut tawakalnya pada Allah, berserahnya pada Allah. Bagaimana dia perlu mendinding diri dengan akhlak yang baik. Sebab tu kita lihat ramai, kebanyakan ada sebahagian mereka, bila kerja dengan orang ni, dia take for granted tadi, maka dia pun buat lebih kurang servis dia. Gaji tu lah lebih kurang. Sampai kena komen barulah dibaiki. Dia orang yang meniaga, dia jaga, dia bimbang. Takut-takut nanti akan menjejaskan reputasi dia, menjejaskan nama baik dia, maka dia cuba beri yang terbaik. Di situ beza dia. Dan dia akan elakkan cuti. Kalau orang kerja dengan orang, tuan saya, asyik nak cari alasan cuti je. Cuti apa pula? Baru ni nenek mati, ini moyang lah pula mati. Moyang mati. Apa lagi alasan? Mak saudara mati. Padahal, bukan kita kata semua, setengah tu. Padahal dia tak pergi. Pun hari perkebunan mak dia, mak saudara dia. Dia pergi kat lain. Pergi melancong kat Langkawi. Allah Akbar. Alasan nenek mati, tok saudara sepupu, 2 pupu, anak 2 pupu, anak angkat, anak susuang. Habis alasan, artinya habis cuti. Majikan pun kembali. Habis dah mati. Kau ni siapa pula nak mati ni? Siap tanya, siapa pula mati? Bos, nak cuti bos ni ada seorang pula. Siapa pula mati? Ni tengah fikir bos apa siapa yang mati? Jiran pak saudara. Jadi terpaksa sebut ni kawan mak saya dulu mati. Dia apa pula kaitan kawan mak? Dia dapat macam mak saya juga. Macam mak saya juga. Tak apalah, kita pun tu bagi cuti selama-lamanya lah, senang. Jadi awak boleh, semua orang mati boleh pergi, senang cerita. Itu beza kalau kita kerja sendiri, kan saya. Kita kerja sendiri lain. Kita akan ke pelbagaian, kita akan aktif. Kita macam tak ada alasan. Macam mana pun alasan, kita akan mengatasinya. Kalau kedai kita tutup hari ni, kita pun buat online. Kita tak cari. Online pun tak jalan, kita pun dengan keretanya cari, tanya orang telefon. Ada sahabat saya, dia siap call. Ustaz, nak beli tak ni barang saya berniaga ni? Dia siap call kita. Ustaz, nak beli tak ni susu kambing saya ni? Tak apa, saya beli. Saya nak 100 botol, saya cakap. Nak beli tak nasi Arab saya ni? Nak beli tak? Dia orang call. Sebab apa? Sebab dia tu okey. Dan takut Ustaz nak bagi ke kawan-kawan Ustaz. Jadi itu cara orang yang memang kerja sendiri, jadi beza lah. Walaupun saya tak kata orang kerja dengan orang ni tak dapat pahala lah, tak. Mereka juga dapat pahala, dapat keberkatan. Kerja elok-elok. Masing-masing kerja elok-elok. Cuma kalau secara perbandingan mana lebih baik, maka jawapannya kerja sendiri. Kita tokek, kita bekerja kerana banyak mendidik kita. Siapa yang meniaga sendiri, dia tahu macam mana dia mampu memberi kelainan dalam kehidupan dia. Bangun pun awal, tak ada dia nak lewat-lewat. Walaupun orang kata senang kerja sendiri, nak tutup, buka-buka. Tapi kebanyakan saya tengok orang kerja sendiri, dia sentiasa buka tak tutup. Orang kerja dengan orang nak tutup je, asyik nak tutup je. Allahuakbar. Ustaz, cuma masing-masing ada rezeki masing-masing lah. Ada orang rezeki dia kerja dengan orang, bukan gaji. Ada orang rezeki dia berniaga. InsyaAllah. Tu. Ustaz, ni soalan sangat menarik ni Ustaz. Ini soalan dummy punya. Adakah ini tipu ataupun strategi Ustaz? Saya buat kontrak kerja. Masuk sebut harga lah. Dia suruh beri
3 sebut harga. 1 sebut harga saya dan 2 lagi adalah sebut harga dummy. Hak palsu. Sebab pegawai nak saya juga hak buat kerja tu. Bolehkah cara ni Ustaz? Sebab saya risau seolah-olah menipu. Dah terangkan pada pegawai tapi dia cakap 2 sebut harga lagi untuk cukup syarat dia. Pegawai nak dia juga. Ni saya nak tambah sikit Ustaz. Mungkin ada di situ persoalan pegawai nak kontraktor ni juga sebab sama ada kontraktor ni memang bagus buat kerja atau sebab kontraktor ni boleh bagi duit raya pula pada pegawai tu. Mungkin benda tu kita boleh ulas juga. Sila Ustaz. Ya, dalam kaedah muamalah tuan saya, Allah bagi kita satu insting, satu jiwa untuk kita rasa betul atau salah. Dan ini yang dimaksudkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yattala alaihi nas. Dosa itu suatu yang mengganggu kamu. Macam ditanya ni dia dah terganggu dengan apa yang dia buat. Dia pun dah tahu. Terganggu diri dia, wa karihta an yattala alaihi nas, dia pun takut orang tahu. Jadi perbuatan dami ni bagi saya dia menipu. Maka sebaik-baiknya dia letak satu harga dia. Kau buat? Tak, saya tak nak. Ini dia harga saya. Dapat-dapatlah, tak dapat sudah. Maka itu cara yang jauh lebih aslan, lebih baik, lebih menyelamatkan agama dia, lebih menyelamatkan semua perkara. Jadi tak perlu dia nak buat 3-4 dummy untuk menjadikan perangkat dia juga dapat. Maka dia je buat. Allah malaikat memang dia masuk 2 syarikat. Dia ada syarikat contohnya Ikhtiar Sokmo Enterprise, lepas tu Ikhtiar Sekali-Sekala Enterprise. 2. Dia ada 2 syarikat dan dia memang dia saja masuk atas kapasiti ni. Ikhtiar Sokmo ni sebab dia gaji kerja dia boleh bagi murah sikit. Ya. Ikhtiar Sekali-Sekala ni dia boleh bagi mahal sikit lah sebab sekali-sekala dia ikhtiar. Kalau dapat, dia tak tipu apa-apa. Memang dulu syarikat dia. Dia bersaing syarikat dia. Tapi kalau sekiranya dia just buat dummy kosong begitu, sama macam orang claim palsu dan sebagainya, tak apa. Yang suruh ni claim kita ni orang atas, tak apa awak claim je ni. Awak kan datang dengan apa taksi, tak apa awak claim naik kapal terbang, pesawat peribadi, mahal sikit. Kita pun buatlah. Tak apa, saya pandailah ejak. Tak boleh. Kita sendiri tuan saya, tak rasa seronok. Kalau kita amalan tak seronok, kita rasa macam ni kalau tahu habis aku ni, maknanya ada benda tu unsur penipuan. Jadi sebaiknya kita tolak, tinggalkan syubhat. Kalau memang rezeki kita insya-Allah, dah memang dia kata nak kita, kenapa pula saya kena tipu? Awak nak saya dah kan? Tak boleh saya tipu-tipu sekali lah. Tapi kalau awak saya jujur, saya layak, harga saya bagus, okey silakan. Kalau ada orang lain harga dia lebih bagus, rezeki dia. Kita tak perlu nak buat dummy. Sebab kita sendiri pun tahu itu tipu. Allahuakbar. Dan tadilah pegawai tak ada atas dasar apa dia nak kita juga Ustaz. Adakah kerana kita ni ada track record history yang bagus boleh deliver tender tu ataupun kerana kita ada duit raya, belanja dia gitu. Di situ satu. Mungkin kat situ ada beza, tolong terang sikit beza syafaah dengan rasuah situ Ustaz. Baik, kalau sekiranya orang nak bagi syafa'ah ataupun nak bagi syafaat kerana orang ni masya-Allah kuat derma, orang ni orang baik, orang soleh, kita suka sebab dia pun jaga masjid-masjid, surau-surau, maka kita bagi pada dia, maka ini kita akan dapat pahala. Pegawai tu. Pegawai dapat. Tapi kalau kerana kita ada kepentingan kita dapat dosa, itu rasuah. Itu memang rasuah jelas. Dan kita dah huraikan rasuah sebelum ini. Tapi kalau macam saya tahu tuan saya ini orang yang banyak nyumbang, maka saya pun pilih Ikhtiar Sokmo lah. Sebab dia pun rajin, bagus. Tuan saya yang akan ambil. Tak apalah, kalau tak harga berapa pun saya kira okey. Saya tokengnya. Saya tahu, saya pilih yang ni. Ini untuk just untuk editor tengok, auditor tengok benda-benda ni secara telus, tapi saya memang pilih dia. Kerana sumbangan yang diberikan. Maka ini namanya syafaat. Atau disebut juga sebagai satu bentuk syafaat. Yang Nabi sebut ishfa'u tu'jaru. Kamu beri syafaat, kamu akan dapat pahala. Analisa ni Nabi ikum berdasarkan janji Nabi kamu. Jadi bila kita beri syafaat pada mana-mana syarikat Islam, Muslim, Bumi Putra yang bagus-bagus, yang memang memberi keuntungan pekerjaan pada anak-anak Islam, saya bagi dia. Cuma saya elakkan cara-cara yang boleh menyebabkan menipu. Kalau kena makan tak habis. Maksudnya kalau penyelewengan dia ketahui, kita juga yang teruk. Sedangkan Nabi kata la darar wa la dirar, jangan buat mudarat pada kita. SPRM tahu kita juga kena. Ya benda tu betul kita buat, sama kita ada bentuk pertolongan yang tak salah dari segi undang-undang sebab kita tak ada implikasi undang-undang yang lain. Allahuakbar. Ustaz, sikit lagi, hak dummy tadi, dia bukan buat syarikat tipu apa semua. Dia memang ada syarikat lain, Ustaz. Ataupun dia pakat dengan syarikat kawan dia. Cuma sekadar untuk beza sebut harga tu, Ustaz. Itu yang saya sebut tadi, kalau kita ada banyak syarikat.
Okay, kita apalah, kawan-kawan termasuk jugalah untuk jadikan benda ni seperti ada persaingan. Ada. Persaingan. Dia bukan tipu. Apa yang dia sebut tadi masuk. Ya, ikhtiar omongan ikhtiar sekali-sekala tu. Masuk sekali. Bukan kita buat satu bentuk syarikat tak ada, kosong. Kalau memang benda tu ada, awak main saja je tak harga, maka buat. Saya kalau tak harga betul lah. Awak tak harga tu. Jadi kita benda ni kalau ditanya pun boleh jawab. Memang saya tu. Saya saja main-main. Yang ni memang saya macam ni. Maka itu bagi saya tak ada masalah apa. Yang saya sebut dummy tadi, kita buat benda palsu tak wujud lalu kita cuba claimkan dia. Kalau dia tak ada syarikat. Kosong. Allahuakbar. Jelas Ustaz. Maknanya dua perkara saya dapat kat sini. Yang pertama, jelas penjelasan tu. Kalau wujud syarikat yang memang wujud, yang memang ada pernah buat kerja dalam bidang yang sama, dummy tadi dengan maksud strategi dia. Maka Ustaz kata tak apa tadi kan? Itu yang pertama. Yang keduanya, sangat-sangat terharu Tok Guru ingat nama syarikat kita. Ikhtiar Sokmo Enterprise. Baru merangkak-rangkak. Ustaz, ada satu lagi soalan menarik. Ini dari orang lama dalam bidang takaful. Terakhir pagi ni soalan. Dalam industri takaful, especially yang dah public listed, jadi untuk menjaga kepentingan shareholder, maka pengendali takaful yang public listed tadi, bila mana dia buat produk takaful, dia akan mengambil kira juga interest shareholder ni, kehendak, kecenderungan shareholder melebihi dari asas takaful atau ta'awun. Ini membuatkan produk takaful menjadi lebih mahal dan rakyat marhain tak ada kemampuan memilikinya. Adakah ini dikira berdosa dalam menganiaya peserta takaful atau bakal peserta? Jelas Ustaz kan? Ya. Baik, kalau mana-mana produk, kita dah sebut produk ini bukanlah wajib untuk dibeli, wajib untuk dimiliki, tapi dia lebih kepada hajat. Hajat bukanlah dururi, tapi hajat penting dari sudut aspek nak masuk hospital dan kalau berlaku apa-apa kemungkinan kemalangan. Maka bila kita lihat setengah-setengah syarikat takaful, asas takaful ni sebenarnya, asas takaful itu sebenarnya keuntungan syarikat, keuntungan shareholder, itu asas dia sebenarnya. Tapi perkataan membantu itu cara dia menawarkan, menarik perhatian orang ramai untuk bersama dengan dia, membina keuntungan dia. Sebab itu kita katakan mereka letakkan umur tertentu, lepas 70 tak boleh, kalau boleh pula dengan harga yang mahal. Sebab bila mereka nak tolong kita, kita kena tolong dia dulu sungguh-sungguh. Barulah mereka akan tolong kita, seolah-olahnya begitu. Baik, kita tak kisahlah sebab itu satu bentuk muamalat. Muamalat ni memanglah nak untung, rugi, ambil kira. Selagi mana dia menawarkan apa yang perlu bagi kita, dan kita duk tengok memang kita pun ada keuntungan walaupun dia untung banyak lagi pada kita. Maka tidak salah kalau ada interest shareholder untuk dia nak dapat, dia letak margin untuk lebih tinggi supaya macam kita sebut tentang Al-Ghibin tadi, dia boleh letak harga lebih tinggi. Tapi dia perlu ingat dia ada pesaing-pesaing lain. Sebab itu kita berharap para pemerintah jangan biarkan sesuatu produk dimonopolikan oleh satu kelompok dan golongan kerana bila dinaikkan harga kita tak ada pilihan. Saya ingat dulu bila kita bising tentang tol, Perdana Menteri waktu itu bercakap, ya itu bentuk bahasa muamalah. Ya kita dah ada jalan biasa, dah ada jalan tol. Kalau kita naik harga tol sekalipun, itu cuma dari sudut rugi kerusi parlimen lah. Mungkin orang undi lebih sikit pada yang lawan. Tapi dari sudut hukum, okey, kita dah ada jalan persekutuan, kita ada lebuh raya, maka bolehlah jalan biasa dan kalau awak tak payah tu. Asasnya memang, itu asas. Walaupun dari sudut kemanusiaan, dari sudut akhlak, itu lebih ada macam saya kata sistem bank Islam. Asalnya dia telah menghalalkan sesuatu yang haram. Maksudnya dia dah bagi alternatif supaya tak haram. Tapi dia masih lagi ada roh-roh tertentu belum sempurna. Roh membantu belum sempurna. Separuh macam dia nak bolok keuntungan dia. Sama juga takaful, golongan shareholder atau golongan tertentu yang nak untung dia lebih banyak, dia naikkan premium itu dan ini. Maka kita kata tak salah, tak berdosa. Cuma kita minta bagi pihak kerajaan memperbanyakkan persaingan supaya harganya lebih kompetitif. Dan bagi pihak ini juga perlu tahu bahawa dia naik atas sebab sokongan ramai orang. Dia tak patut mengambil kesempatan pada waktu ini, contoh. Waktu ayat yang agak sederhana ataupun ke bawah. Dan bagi kita pula pengguna, kita pula jangan terlalu desperate untuk menggunakan itu dan ini. Mungkin kita boleh gunakan mengambil premium yang paling minimum
ambil yang minimum. Kenapa dia tak minat yang ni? Semua sebab kata mahal. Kita ambil yang minimum untuk satu tempoh. Jadi sebab setiap majikan dia atau setiap owner, dia akan feedback balik. Dia tengok kurang, dia mula buat promosi. Okey, untuk tahun ni kita promosi. Jadi ia peperangan sebenarnya, customer dengan peperangan. Walaupun saya lebih suka dalam perniagaan ini adanya kasih sayang. Supaya kita tak payah perang. Penat perang tuan saya. Perang ni penat. Tapi begitulah dunia. Dunia ini peperangan. Innamal hayatu jihadun. Hidup ni memang peperangan. Tak habis-habis. Tapi kalau boleh diterapkan kasih sayang, ia jauh lebih baik. Artinya ini yang kita sebut tadi tuan saya. Kalaulah syarikat tadi ada masalah, rakyat doakan biar dia bangkit kembali. Sebab dia benar-benar membantu kita. Tapi kalau dia tidak memberi hak sebenar pada kita pelanggan, dia mati pada muka lah. Biarlah dia pun teruk ambil untung tu. Jadi takkanlah kita nak di akhir kita dilaknat oleh pelanggan. Kita nak pelanggan doakan kita. Inilah dia muamalat. Jadi perbuatan bila customer ataupun customer melaknat syarikat-syarikat besar, itu adalah musibah dan kesan daripada dosa-dosa yang tersembunyi daripada perniagaan. Kadang-kadang laknat-laknat orang ni tuan saya hadir kan dosa-dosa yang tersembunyi yang tidak diambil berat oleh mana-mana peniaga dan sebagainya. Wallahu bisawab. Allahu Akbar. Ustaz, banyak lagi soalan-soalan ini. Tetapi kita dah sampai di penghujung masa kita. Saya rasa insya-Allah Ustaz nak minta izin Ustaz untuk kita sambung tajuk ni sekali lagi, boleh kan Ustaz? Boleh. Cuma minggu depan ni kok Ustaz ada bermusafir hari Ahad minggu depan tu. Kita nak Ahad Ustaz musafir. Ahad ada. Boleh teruskan? Boleh. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Mana ada. Okey, baik. Kalau gitu maknanya Ahad minggu depan insya-Allah dah cuti lah. InsyaAllah. Allahu Akbar. Okey. InsyaAllah secara asasnya, jadi Ustaz boleh kita sambung sekali lagi minggu depan Boleh. Pak tajuk ni saya rasa memang kita perlu lumatkan lagi. Saya dengar Ustaz Modah dalam kereta hak kuliah dosa-dosa besar dalam bidang muamalat tu. Yang kuliah audio Ustaz tu. Tapi maknanya benda ni perlu didedahkan lagi pada masyarakat. Sebab urusan muamalat ni ramai sangat yang terlibat dan na'udzubillah memang wujud Ustaz. Ramai yang tergelecos. Dan Ustaz tolong doalah supaya ikhtiar sokmo ini enterprise ni diberkati Ustaz. Lagi ada seumur insya-Allah berkat. Allah. Cuma sekali-sekala je hilang berkat dia. Amin ya rabbal alamin. Allah. Seumur tu kena kekalkan. Ya Allah. Allah rasa hati berbunga dah Ustaz. Lagi berbunga-bunga lagi. Allah, Ustaz sebut nama syarikat kita. Allah Akbar. Jadi pokok bunga pun banyak belakang ni. Jadi Ustaz, saya pun saya nak selesai dengan sahabat-sahabat penonton dulu hadiah buku yang dihadiahkan oleh City Travel pada penonton. Jadi saya keluarkan dulu skrin Ustaz ni untuk saya teruskan. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Okey Ustaz, nanti hak tentang pondok tu nak kau balik lagi. Bagus. Ya. Assalamualaikum. Pada sahabat-sahabat yang ini ada 10 biji buku yang hari ini dihadiahkan oleh pihak City Travel. Siapa yang nak buku 20 checklist akhlak ni, tulis di ruangan komen di page City Travel sahaja. Kita akan tengok dan kita akan pilih sekarang. Tulis saya nak buku 20 checklist akhlak. Kemudian lepas tu tulis satu doa untuk City Travel yang merupakan penganjur program kita pagi ni. Saya akan baca komen sekarang dan akan dipilihlah 10 orang. Dan yang dipilih ini tolong PM saya nama, alamat dan nombor telefon. Ingat, yang akan dipilih yang tulis di ruangan komen di page City Travel. Ismail. Ni nama-nama ni. Dan tolong ingat,
tolong PM di page saya. Nama, alamat, nombor telefon tu. Ada yang dipilih tapi dia tak PM pun. Mungkin dia pergi PM kat lain. PM tepi. Jadi tak terima buku. Yang dah terima buku ni, cuba tulis juga, Alhamdulillah, saya dah terima buku. Okey. Ini nama penerima. Kepada yang dah terima buku, tolong tulis. Ni saya, sekejap lagi saya akan terus type nama penerima. Okey. Mana lagi? Abdullah Amir. Muhammad Sabudi. Tunggu jap Saya tak ingat tadi nak umumkan sebab asyik sangat dengar penjelasan Al-Fadhil Ustaz Maisa tadi. Ya Allah. Masya Allah. Ini nama pemenang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9, 10. Siapa lagi? Okey. Seorang lagi. Okey. Ini nama-nama penerima. Mansur Ibrahim, Haryaini Anwar, Ismail Pakir, Saudah Yahya, Abu Zuhair, Abdullah Amir, Nur Asia, Joriah Kasim, Lazmun Syahra, Zainal Muhammad Saleh, Syahrir Saban. Ni kontraktor hebat kita ni. Ada juga. Saya minta 10 orang ni tolong PM saya sekarang. Nama, alamat, nombor telefon, kalau ada email lagi bagus. PM ke page saya ni, yang ni nampak ni page ni warna pink ni, page Facebook saya. 10 nama ni tolong PM sekarang. Nama, nombor telefon, alamat, kalau ada email sekali. Ya, Kak Saudah. PM sekarang. Ya, Kak Haryaini Anwar. Ya, sekarang. Kak Asia, sekarang. Cik Zainal, moga-moga dapat kontrak dan dapat deliver dengan baik. PM. Syahrir Saban, Joriah Kasim, Lazmun Syahra. Tolong PM saya sekarang untuk kita sampaikan hadiah buku 20 checklist akhlak yang dihadiahkan, yang disponsor oleh pihak City Travel ni. Tolong PM sekarang. Kak Nak Asia, Mansur Ibrahim, Haryaini Anwar, Ismail, Saudah Yahya, Abu Zuhair, Abdullah Amir, Nur Asia, Joriah Kasim, Lazmun Syahra, Zainal Muhammad Saleh, Syahrir Saban. Yang tak dapat, insya-Allah dalam kuliah akan datang. Okey, saya terima dah satu WhatsApp. Jangan bagi salam saja. Haryaini Anwar. Jangan assalamualaikum saja. Taib sekaligus jangan sekerak-sekerak. Nama send, alamat send, nombor telefon send. Jangan tulis sekaligus dekat PM tu. Nama, alamat, nombor telefon, prompt send sekali. Senang nak copy paste untuk urusan postage. Abdullah Amir, ya, saya dah terima. Ya Allah. Oh, orang hotel Pasir Amin. Paya Bunga Hotel. Kelah alamat dia duduk di hotel. Mansur Ibrahim, saya dah terima. Oh, ni orang Pasir Gudang ni, Taman Rinting. Ya Allah.
Saban, Syahrir Saban. Ya, saya dah terima. Masai juga. Masya Allah. Dekat dengan tempat Ustaz Mak Isa kita. Terima kasih kepada City Travel yang terus menganjurkan. Jangan lupa juga insya-Allah bos City Travel dah tunjuk kat saya gambar Thermomix yang akan dihadiahkan pada 1 Ramadan nanti. Dekat dah kita ni Rabiul Awal. Awal, akhir, jam di awal, jam di akhir, Rejab, Syaban, Ramadan. Pada 1 Ramadan nanti akan diumumkan penerima hadiah yang disponsor oleh City Travel, Thermomix untuk penonton wanita dan motosikal untuk penonton lelaki. 1 Ramadan akan diumumkan nanti. Okey, Kak Nur Asiah dah, Hari ini Anwar dah. Mana lagi? Zainal Muhammad Saleh belum PM saya. Joriah Kasim belum PM. Saudah Yahya belum PM. Abu Zuhair, saya sedang tunggu sekarang. Kalau tak PM, besok kita akan bagi kepada orang lain yang dah komen nak ni. Sebab ada yang bila kita pilih, dia tak PM. Nama, alamat, nombor telefon 2-3 hari. Sehari 2 kita tunggu, maka kita beri ke orang lain. Okey, Zainal Muhammad Saleh, betul. Teruskan nama, alamat, ya. Oh, Bandar Tasik Kesuma, Tuan Haji Zainal. Dekat Masjid Kombat ni. Alhamdulillah, Mansur Ibrahim, Kak Nur Asiah. Okey, siapa lagi? Joriah Kasim, belum PM. Lazmun, okey, baru masuk. Bagus, orang Pahang. Syahrir Saban dah, Zainal dah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru 8, ada 2 orang lagi. Joriah Kasim belum PM. Ahmed dah, Saudah. Abu Zuhair, 2 orang. Joriah Kasim, Abu Zuhair. Tolong PM. Dan sekadar ini pertemuan kita untuk pagi ni. InsyaAllah minggu hadapan kita akan sambung lagi. Tajuk berkenaan dengan dosa dalam bisnes ini. Moga-moga memberi panduan kepada kita semua insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa sikit kat ujung ni Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang sentiasa ingat kepadamu ya Allah. Tolonglah kami agar menjadi hamba yang sentiasa mensyukuri segala rezeki pemberianmu ya Allah. Tolonglah kami agar menjadi hamba yang sentiasa berusaha memperelokkan ibadat kami kepadamu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, jadikanlah majlis ilmu yang kami adakan ini pada diriku yang berkongsi ilmu, pada sahabat-sahabat yang menonton. Ya Allah, terimalah ini sebagai amal saleh dari kami ya Allah. Kurniakanlah keikhlasan kepada kami dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya ya Allah. Kurniakanlah kepada kami istiqamah untuk beramal dengan ilmu yang kami pelajari ya Allah. Berilah kekuatan untuk kami berkongsi pahala ini bersama-sama sahabat yang lain. Ya Allah, terimalah amalan yang kami lakukan ini ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah kami insan yang sentiasa mendengar kebaikan-kebaikan dan berusaha mengamalkannya ya Allah. Jadikanlah teguran-teguran yang kami jumpa, kami dengar di dalam majlis-majlis ilmu ini sebagai kekuatan kepada kami untuk membaiki diri kami menjadi hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, berkatilah sahabat-sahabat kami ya Allah yang bersama kami dalam majlis ilmu ini ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Kau himpunkan kami secara online dalam majlis ilmu ini ya Allah, himpunkanlah juga kami di dalam taman syurga-Mu di hari akhirat nanti ya Allah. Walaupun kami mungkin tidak pernah sempat bertemu di dunia ini ya Allah, tetapi kami berukhuwah di dalam majlis ilmu ini ya Allah.
Himpunkanlah kami di dalam syurga-Mu di hari akhirat nanti ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang berukhuwah, yang bersahabat, yang berkasih sayang semata-mata mencari keredaan-Mu ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, kurniakanlah keikhlasan kepada kami, kurniakanlah istiqamah kepada kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.